Arisha? Alright, so hari ni sikit je kita nak habiskan 7.3 sebab benda yang kita nak bincang ni dia tak ada dalam assignment. Okay, your UPS 3 akan jatuh minggu depan. UPS 3 kamu jatuh minggu depan hari Isnin pre dan juga hari Jumaat kalau tak silap saya adalah UPS, betul? Alright, macam biasa soalan objektif. So get ready macam biasa, cuma UPS ni dia akan cover chapter topik 6 dengan topik 7. Topik 7 dia akan cover 70%. So bermakna kalau biasa 20 atau 25 soalan tu dia akan lebih kurang 16 soalan tu. Kalau 20 soalan lebih kurang 16 soalan tu topik 7. So jangan lupa Lewis structure anda. Okay? Macam mana nak lukis Lewis structure, electron pair geometry, molecular geometry, semua tu jangan tinggal dulu lah. Simpan set sampai minggu depan. Okay, apa yang kita nak belajar hari ni, saya nak ajar teori dah dan saya tak ajar explanation semua-semua. Saya nak ready untuk UPS kamu saja. Sebab topik 7 dia hanya akan berhenti di UPS 3. Dia tak akan masuk final. Alright, dia tak akan masuk final. Sebab tu kita tanya banyak dalam UPS dan kita tanya banyak dalam assignment. So untuk topik 7.3 pun dalam buku kamu pun saya tak ada banyak explanation panjang, tak ada. Just nak tengok teori je. So intermolecular forces. Okay, intermolecular forces benda akhir dalam chapter 7 kamu. Kita ada dua jenis intermolecular forces that we will look into. Van der Waals forces dengan hydrogen bond. Okay, before kita tengok van der Waals forces dengan hydrogen bond, first and foremost, apa sebenarnya intermolecular forces? Sebelum ni kita belajar dua benda. Kita belajar ionic bond, kita belajar covalent bond kalau kamu ingat. Okay, sebelum masuk ke intermolecular forces kita belajar dua ni. Di bawah intermolecular forces, kita ada van der Waals forces dan juga kita ada hydrogen bond. Apa beza mereka? Bahasa yang paling senang untuk bezakan mereka adalah ionic bond dengan covalent bond ni adalah between atom. Diorang adalah ikatan antara atom. Okay, contoh kalau ionic bond, kalau ionic bond adalah antara H dengan Cl. Ataupun lebih tepat, dia tak ada pun bond ni, kita tahu kan. So dia adalah antara H dengan Cl sebab saya ada partially positive, saya ada partially negative. So that is actually your ionic bond. So antara atom, atom hydrogen, atom chlorine, that is your ionic bond. Ataupun kalau covalent bond, teacher ada contoh, water, that is your covalent bond. So antara atom hydrogen dengan atom oksigen kita ada benda kita panggil covalent bond. Diorang share elektron antara atom. Tapi kalau dia adalah intermolecular forces. Alright, kat sini adalah intermolecular forces. Alright, apa maksud intermolecule? Dia adalah between molecule. Alright, benda ni adalah between molecule. Okay, so between molecule, contoh dia. Alright, contoh dia, saya ada HCl, satu biji HCl penuh dengan satu lagi biji HCl penuh. So antara mereka akan wujud intermolecular forces. Nampak beza? Alright, so bonding yang kamu belajar, ionic bond, covalent bond adalah between atom, between satu biji kecil, satu biji kecil, duduk sekali. Tapi intermolecular forces adalah antara biji besar dengan biji besar. Sama juga kalau teacher ada water kat sini sayang. Kalau saya ada dua biji water, saya ada H2O, saya ada H2O. So, kenapa air kamu, kenapa dia boleh duduk sekali? Kenapa tak separuh duduk bawah, separuh lagi duduk atas? Kenapa semua akan duduk bawah sekali? Sebab setiap biji H2O tu akan terikat, akan tertarik antara satu sama lain. So antara mereka akan ada daya tarikan. Okay, and that is your intermolecular forces. Make sense? Boleh beza? Yang ni yang kamu kena bezakan terlebih dahulu lah sebelum kita belajar apa tu intermolecular forces. Okay, so that is your intermolecular forces. And kalau kamu tengok kat sini, antara ionic bond, covalent bond dengan intermolecular forces, obviously pakcik ni lagi kuat lah. Alright, mestilah lagi kuat. Dia pegang benda kecil Alright, kamu pegang H dengan O.
Kamu pegang H dengan O memang kuat lah berbanding kamu pegang like this. Alright, kumpulan besar dengan kumpulan besar dengan kamu. Alright, so memang yang ni akan jadi lagi kuat lah. Okay, yang ni adalah macam kamu dengan keluarga kamu. Alright, kamu dengan keluarga kamu rapat lah. Tapi yang ni adalah keluarga ayah kamu dengan keluarga pakcik kamu. Macam tu. Alright, dia orang tertarik tapi dia orang tak cukup kuat lah. Okay, kuat juga, kuat je. Okay, so obviously ionic bond dengan covalent bond stronger. Kenapa saya ajar detail sampai macam ni? Sebab yang ni yang kamu selalu akan confuse. Especially bila dia orang buat jahat, dia orang guna nama hydrogen bond. Nama je hydrogen bond, dia bukan bond pun. Dia adalah intermolecular forces. Dan intermolecular forces sekali lagi adalah daya tarikan. Ingat tak cerita magnet? Alright. Saya ada dua magnet, kutub utara, kutub selatan. Dia akan tertarik. Tapi ada tak tali antara dia? Alright. Tak ada tali, tak ada orang, tak ada apa. Tapi dia akan tertarik. And that is your intermolecular forces. Dua-dua ya, tak kisah van der Waals forces atau hydrogen bond. Dua-dua tu adalah sejenis daya tarikan. Okay. Diorang adalah daya tarikan, diorang adalah attractive forces. Alright. Okay. Alright. Shikin, saya nampak tudung je tinggal. Okay. So, intermolecular forces. Intermolecular forces ada dua. Saya ada van der Waals forces, saya boleh ada hydrogen bond. Dan kita nak masuk kepada conclusion sikit sahaja, summary je. Van der Waals forces ada dua, Shikin. Pertama? Dipole forces. Alright, dipole forces. Dalam video saya kadang-kadang bagi nama lain sikit, dalam nota pun saya bagi kadang-kadang nama lain sikit, semua tu sama. Dipole forces sama, dipole interaction sama, permanent dipole sama, permanent dipole interaction sama. Okay, forces dengan interaction kat sini kita terima je. So, dipole kat sini, conclusion dia dipole adalah untuk molekul jenis apa? Aisyah? Polar molecule. Dia adalah untuk polar molecule. Sebab tu kita belajar polarity sebelum dia. Alright, sebab tu kita belajar polarity sebelum dia. Okay, so dia adalah untuk polar molecule. Polar molecule bermakna dia akan ada forever pegang partially positive dengan partially negative. Forever. Alright, kenapa dia jadi polar molecule? Kita bincang sikit polarity. Kenapa benda tu kita panggil polar molecule? Sebab bond dipole dia tak boleh cancel off. Okay, bila bond dipole dia tak boleh cancel off, kenapa ada bond dipole? Kalau kamu ingat, saya guna contoh HCl. Kenapa ada bond dipole menghala ke Cl? Sebab electronegativity Cl lebih tinggi. Cerita polar tu adalah berkaitan dengan satu kataan je, electronegativity. Siapa boleh tarik elektron lagi kuat? Itu conclusion dia. So sekarang bila dia polar molecule, dia sentiasa ada orang yang boleh tarik elektron lagi kuat. Dan bila saya guna perkataan sentiasa forever, sebab tu dia akan wujud satu perkataan kita panggil permanent dipole. Permanent dipole tu adalah keadaan partially positive negative tu wujud sentiasa atau wujud sementara. So yang ni dia wujud sentiasa. So dia jadi permanent dipole. Okay. That is your London forces. Next, saya ada yang kedua. Dalam van der Waals forces kita ada dua. Kita boleh ada dipole forces. Kita boleh ada seorang lagi. Next. Siapa Syahirah? London forces. London forces. Alright, London forces ada nama satu lagi. Ain? Dispersion. Alright, dispersion forces. Dua-dua kita terima pakai ya. So berhati-hati bila baca soalan objektif tu, tengok apa yang dia guna. Dua-dua tu sama. London forces, dispersion forces. Okay. Dan Arisha, London forces, dia ada kat siapa? Arisha line dia slow miss sebab hujan. Polar dengan non-polar. Dia boleh jawab je tu. Alright. Dengan jujur London forces yang kita nak bincang hari ni banyak, mungkin saya nak fokus banyak pada London forces je sebenarnya yang mungkin kamu tak nampak. Okay, kawan Han nak backup Han kan? London forces dengan jujur dia sebenarnya wujud untuk all molecule. Dia adalah forces yang paling basic. Dia wujud kat semua orang.
Dia sebenarnya wujud kat semua orang, tapi kita akan bincang dia dalam non-polar molecule je. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia wujud kat semua orang, tapi kat orang lain kita tak bincang dia. Kita bincang bila non-polar je. Sebab dalam polar molecule, okay, kita akan ada dipole-dipole forces. Semua orang setuju yang tu. Dalam polar molecule dia akan ada dipole-dipole forces. Pada masa yang sama, dalam polar molecule ada London forces. Tapi kenapa kita tak bincang? Sebab dipole-dipole forces lagi obvious, lagi significant. Kita hanya akan bincang intermolecular forces yang paling obvious, yang paling significant, yang paling jelas, yang menyebabkan perubahan. So kalau kamu tanya saya, polar molecule akan pegang what type of forces? Dia akan pegang dipole-dipole. Alright, dia akan pegang London forces. Dia pegang dua-dua. Tapi kenapa kita bincang yang ni je? Sebab yang tu lagi kuat. Yang tu yang akan bagi perubahan. Alright. So, London forces is actually exist in all molecule. Tapi kita akan fokus untuk bincang dia bila kita nampak non-polar molecule. Dan bila dia adalah non-polar molecule, non-polar bermakna elektron yang ada duduk sekata. Alright, semua elektron yang ada dalam molekul tu, semua elektron yang saya ada dalam molekul, contoh Cl. Bila Cl dia sama. Bila dia sama, elektron yang ada pada Cl kiri dengan elektron yang ada pada Cl kanan sama. Sebab tu dia jadi non-polar. Sebab tak ada perbezaan elektronegativity. Okay? So bila tak ada perbezaan elektronegativity, tak ada siapa lagi kuat tarik elektron. Bilangan elektron kiri kanan sama. Bila elektron kiri kanan sama, ada tak partially positive, partially negative? Tak ada lah. Sebab tak ada siapa tarik elektron lagi lebih. Betul? So bila tak ada, sebab tu dia wujud satu perkataan yang kita panggil temporally dipole. Alright? Temporally dipole. So problem arise kat sini. Kata tak ada positif negatif, tapi ada je. Walaupun temporarily ada je. Kenapa wujud temporarily? So kita nak fokus London forces sahaja sekarang. So dalam London forces ada syarat. Okay, London forces ada satu syarat pertama. What is the first requirement dalam London forces? Anybody? Tak ada. Ada syarat, ada satu syarat pertama. Kalau tak ada syarat ni, London forces tak boleh wujud. Molekul kena duduk macam mana? Close enough. Thank you. Alright. Molecule need to be close enough to each other. Molekul kamu kena duduk rapat antara satu sama lain. Alright. Molekul kamu kena duduk rapat antara satu sama lain. Saya akan bagi tahu kenapa dia perlu rapat. Dia mesti kena rapat antara satu sama lain. Tak muat. Okay. Dia kena rapat antara satu sama lain. Kalau dia tak rapat, London forces tak jadi. Sebab apa? First and foremost, London forces kita fokus pada non-polar molecule. So dalam non-polar molecule sayang, apa yang akan berlaku adalah elektron yang duduk di kiri dan elektron yang duduk di kanan adalah sekata. Alright? So elektron yang kita ada sekarang adalah sekata ataupun kita kata evenly distributed. Alright? Bila dia evenly distributed, sebab tu kamu jadi non-polar. Tapi bear that in mind, elektron adalah benda yang keep on bergerak. Kita tahu, kita belajar sebelum ni, elektron bukan benda yang dia duduk statik. Dia akan non-stop bergerak. Okay? Dan bila kita non-stop bergerak, saya suruh lari kat padang. Kamu semua ni sekarang elektron. Kita lari round padang 400 meter. Apa pun lari. Mungkin semua orang bermula pada titik yang berbeza pada awal. So semua orang duduk sekata pada bulatan. Tapi makin lama kamu makin lari, ada yang makin slow, ada yang makin lambat. There will be one point. Dia orang ada satu saat, tak sampai satu saat pun. 0.0000001 saat. Alright. Dia akan tiba-tiba semua elektron kebetulan terduduk pada kawasan yang sama. Alright. 0.001 saat je elektron non-stop bergerak. Tiba-tiba kebetulan semua bergerak pada satu kawasan. Dan dia tiba-tiba wujud
partially negative, partially positive. Dan disebabkan neighboring molecule kamu rapat, alright, they are close enough to each other, apa yang berlaku? Elektron ataupun jiran kamu sebelah tu yang pegang elektron terpengaruh. So elektron kat jiran sebelah tertarik ke arah positif tu tiba-tiba. So dia jadi partially negative, partially positive. Dan disebabkan dia masih rapat dengan jiran sebelah, so jiran sebelah sekali lagi terpengaruh dengan kawan yang tiba-tiba jadi positif dengan negatif. Alright? Nampak? Tapi benda ni forever tak? Benda ni tak forever. Kalau tadi saya kata elektron non-stop bergerak, sekarang elektron masih non-stop bergerak. Kita akan influence orang kiri ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kita akan keep on influence. Tapi pada masa yang sama kita influence, pada masa yang sama elektron dalam molekul pertama ni, dia non-stop bergerak tau. Dia akan keep on bergerak balik dan dia jadi neutral balik. Sebab dia non-stop bergerak. Nampak? So sama, pada masa yang sama belakang ni, belakang kekal influence. Belakang akan tetap dipengaruhi oleh kawan dia. So dipengaruhi. Alright? Tapi pada masa yang sama, orang kat depan tu, elektron bergerak dan dia jadi neutral balik. Alright? So soalan saya, partially positive negative tu, permanent tak? Dia forever tak? Tak. Dia akan duduk sekejap je. 1 saat, 0.01 saat, dia akan duduk sat je. Tapi dalam keadaan sat, dalam keadaan sekejap itu, dia akan wujud satu benda kita panggil London forces. Alright, that is your London forces. Alright? Better imai ya, semua molekul duduk rapat sayang. Jenuh saya nak lukis molekul penuh. Semua molekul duduk rapat. So bila dia influence dari atas satu biji, influence ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mungkin dia dah neutral, lepas tu bila pusing balik dia jadi positif, negatif balik. Pusing balik, pusing balik, pusing balik. Dia ada lah weh, semua molekul tu dia akan duduk syarat dia satu je. Molekul-molekul tu kena duduk dekat. Bayangkan kalau molekul kita duduk jauh. Alright, duduk jauh. So pacit ni tiba-tiba jadi positif, pacit ni tiba-tiba jadi negatif. Jiran yang duduk jauh tu terpengaruh tak? Hang biar. Alright. Hang jadi positif negatif. Tu masalah hang. Tak ada kaitan dengan aku. Sebab aku duduk jauh. Alright. So syarat pertama untuk London forces, molecule should be close enough. Molecule must be close enough. Alright. There will be one moment the electron is unevenly distributed. Dia tak sama rata. So you have a temporarily dipole created. That is your temporarily dipole. And that temporarily dipole adalah your London forces. Kita dah tengok London forces dengan kita dah tengok dipole-dipole. Kalau tengok London forces dengan dipole-dipole sayang, rasa siapa kuat? Satu permanent, satu temporarily. Obviously, satu memang forever pegang partially positive negative, forever, permanent. Dia sentiasa ada positive negative charge tu. Yang ni sat ada, sat tak ada. Alright, kena tengok kawan sebelah aku ada ke tak. Baru dia ada. So yang ni, temporarily dengan permanent, obviously, dipole-dipole forces adalah lebih kuat. Alright, berbanding London forces. Berbanding London forces. Okay. Question so far? Alright. Kalau tak ada, next yang kita nak tengok adalah hydrogen bond. Hydrogen bond senang, tak ada apa cewek sangat. Hydrogen bond mesti adalah antara hydrogen. Tulis lagi jelas sikit. Mesti adalah antara hydrogen dengan fluorine, ataupun hydrogen dengan oksigen, ataupun hydrogen dengan nitrogen. Okay. Kenapa hydrogen bond? Sayang, hydrogen bond adalah strongest berbanding van der Waals forces. Alright, kalau nak compare van der Waals forces dengan hydrogen bond, mana-mana satu van der Waals forces pun akan kalah dengan hydrogen bond. Alright? Okay, so hydrogen bond kenapa kuat sangat? Hydrogen bond adalah antara orang yang paling positif dalam periodic table. Hydrogen. Orang yang paling positif dalam periodic table. Kalau nak buang elektron ni, orang pertama akan buang elektron dalam periodic table. Hydrogen kamu. Alright, kalau nak jadi positif, semua orang dalam periodic table berlawan nak jadi positif, hydrogen menang.
So hydrogen adalah orang yang paling positif. Saya ada F, fluorine. Fluorine adalah orang yang paling negatif. Kalau ada elektron berenang dalam periodic table hang, lepas tu siapa nak ambil? Fluorine orang pertama. Alright? Fluorine adalah orang yang paling elektronegatif. Hang fikir, daya tarikan antara orang yang paling positif dengan daya tarikan antara orang yang paling negatif. Kuat atau lemah? Sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Alright? Sebab tu hydrogen bond adalah orang yang paling kuat berbanding van der Waals forces. Okay? Dan hydrogen tak berubah sayang kat sini. Hydrogen sentiasa positif. FON yang berubah. Siapa yang paling negatif? F. F adalah yang most electronegative. Alright? Okay. F adalah yang paling senang nak jadi negatif, follow by oxygen, follow by nitrogen. So oxygen nombor 2, nitrogen nombor 3. Okay. Fluorine paling menang. Okay. So antara HF, HO dengan HN, rasa-rasa hydrogen bond dalam ni siapa yang paling kuat? HF ke HN? Mari ni. Kalau saya ada ikatan antara HF dengan HO dengan HN, antara tiga ni, siapa ikatan hydrogen bond dia, siapa daya tarikan dia paling kuat hydrogen bond? Daya tarikan antara HF paling kuat atau daya tarikan antara HO paling kuat atau daya tarikan antara HN paling kuat? F. That will be your strongest. Yang ni will be the weakest. Wait, dia lemah-lemah pun dia hydrogen bond juga weh. Dia lemah-lemah pun dia hydrogen bond, dia menang jugalah. Kalau setakat nak compare HN dengan London forces, memang hydrogen bond HN tu menang lah. Cuma yang saya susun kat sini strong dengan weak adalah dalam hydrogen bond ni. Okay? Hang jangan cakap kata HN lemah. Jangan macam tu. Okay? So yang ni, that is everything about your intermolecular forces. Dan soalan setakat ni? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya nak ajar satu lagi sebelum kita masuk faktor. Tadi kita ada bincang something yang saya kata London forces wujud kat semua molekul. So saya bagi contoh, kalau dia polar molekul, dia sebenarnya pegang London forces and dipole-dipole. Okay. So saya nak bagi, saya letak nombor lah, senang. Okay. Nombor 1 London forces, nombor 2 dipole-dipole, nombor 3 hydrogen bond. Okay. Kenapa saya letak nombor? Sebab kalau molekul tu pegang London force, kalau molekul tu non-polar, dia hanya akan pegang London forces. Okay? Kalau molekul tu adalah polar dan dia dipole-dipole, dia akan pegang 2 dan 1. Dia akan boleh ada dipole-dipole forces dan dia boleh ada London forces. Kalau molekul tu adalah polar dan dia pegang hydrogen bond, dia akan pegang hydrogen bond, dipole-dipole, London forces. Dia akan pegang semua. Cuma kenapa kita bincang hydrogen bond? Macam tadi, hydrogen bond lebih kuat, dia yang menyebabkan perubahan, dia yang menyebabkan dia lebih signifikan dalam tu, dia lebih obvious. So dia menang. Okay? So kita akan bincang dia lah. Tapi 1, 2, 3, kalau saya ada 1, saya ada 1 je. Kalau saya ada 2, saya akan ada 2 dan 1. Kalau saya ada 3, saya akan ada 3, 2 dan 1. Make sense? Okay? Yang ni yang kita nak tengok nanti. Alright. So, next yang kita nak tengok adalah next yang kita nak tengok, kita dah belajar semua intermolecular forces. Kita dah belajar semua intermolecular forces yang kamu akan ada dalam syllabus kamu. Masalah dalam exam adalah, masalah yang ni yang paling susah lah dalam exam. Soalan bagi molekul. Macam mana saya nak tahu dia adalah intermolecular forces apa? Alright, yang tu yang penting lah. Saya bagi H2O, macam mana saya nak tahu H2O pegang intermolecular forces apa? Saya bagi amonia, macam mana saya tahu amonia tu apa? Soalan bagi HF, soalan bagi HCl, soalan bagi SO2, dia bagi benda-benda ni. Macam mana saya nak tahu dia adalah intermolecular forces apa? Yang tu yang penting. So, first and foremost, kalau nak identify, alright, intermolecular forces exist. Yang mana? Okay, kita kena mula dengan apa? Sayang, mula dengan
polarity. Okay. By the way, polarity bukan step 1 ya. Step 1 adalah total valence electron. Masuk kepada Lewis structure. Okay. Dia bermula dengan total valence electron masuk kepada Lewis structure. Apa kalau tak tulis apa duk polarity, polar dan polar teka je lah. Lepas tu kamu ada number of electron pair. Lepas tu kamu ada electron pair geometry. Alright. Lepas tu kamu ada molecular geometry. Dah ada bentuk yang betul baru boleh check polarity. Ingat? Alright. So soalan, sebab tu saya cakap chapter 7 ni, topik 7 ni dia patut tak boleh ada 7.1, 7.2, 7.3. Point 1, point 2, point 3 tu tipu je. Alright, nak bagi chapter tu nampak sedap je, tak sedap pun. Dia chapter 7 je, lain kali dia patut keluar 7.0, patut belajar semua benda ni. Alright, dia tak patut ada point-point sebab dia tak boleh dibezakan. Okay, dia semua benda yang kita belajar daripada point 1, kita akan guna sampai hujung ni. Alright, so daripada semua kamu dah dapat polarity. So untuk tentukan intermolecular forces, kamu akan mula dengan polarity. Mula dengan polarity ada dua jawapan je. Polar dengan non-polar. Okay, polar molecule dengan non-polar molecule. Dan kalau non-polar molecule, hidup senang sayang. Kalau non-polar molecule, jawapan satu je. London forces. Habis. Okay, itu kalau non-polar molecule. Tapi bila polar molecule, kamu kena tentukan sama ada dia ada hydrogen bond atau dia tak ada hydrogen bond. Okay, polar molecule boleh duduk dalam hydrogen bond ataupun boleh duduk dalam dipole forces. Okay, tu cara nak tentukan intermolecular forces. Dan nak tengok dua ni, nak tengok siapa senang. Tak payah tengok dipole-dipole weh. Tengok hydrogen bond. Sebab kita tahu hydrogen bond adalah antara HF, HO atau HN. Ada tak benda ni? Kalau ada, dia pegang hydrogen bond. Kalau tak ada, straight away dia dipole-dipole forces. Alright, kalau ada dia hydrogen bond. Kalau tak ada, terus dia adalah dipole-dipole forces. Tu cara dia. So kita akan mula dengan polarity untuk tentukan intermolecular forces kamu adalah apa. Dan polarity yang betul datang all the way from this until molecular geometry. Okay. So UPS minggu depan kamu good luck. Okay. Soalan mungkin tanya polarity je tapi kamu still kena kira. Dengan kata lain, hang kena boleh buat total valence electron sampai molecular geometry tu dengan sangat-sangat cekap. Okay. Dan orang bagi masa, hang jangan hantar lepas 5 minit. Okay, guna masa yang orang bagi tu. Lukis betul-betul. Alright, jangan teka jawapan tu. Okay, boleh? So kalau boleh, untuk yang ni, kita satu-satunya soalan yang saya nak bincang dalam tutorial. Soalan 6. Okay, kalau tak buat lagi, kita buat sama-sama. Satu-satunya soalan yang kita nak bincang. Okay. Alright. Dah buat kah? Dah? Okay, kita dah. Kita try. And 2, soalan pertama. Kalau kamu perasan, saya nak ubah sikit ayat soalan dia. Name the type of intermolecular forces that exist. Saya nak ubah name all type of intermolecular forces that exist. Alright, saya nak semua intermolecular forces yang dia boleh wujud. Soalan tak tanya polarity. Kalau kamu perasan, soalan tanya terus intermolecular forces. Dan kalau saya tak tahu polarity, saya tak boleh jawab. So first question adalah polarity. Safia, N2, polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Alright, untuk soalan macam N2, O2, Cl2, H2, apa lagi? F2, Br2, soalan macam ni senang weh. Alright, soalan benda yang sama straight away dia non-polar. Dan bila non-polar sama juga Safia, non-polar means what? London forces. Dia hanya akan pegang London forces. Senang. Okay.
Untuk soalan B pula, next saya ada soalan B, saya ada NF3. NF3 kat sini. Polar atau non-polar? Fatihah? Polar molekul. It's a polar molecule. Kalau siapa yang ada lukis molecular geometry dia, siapa yang ada lukis dia punya Lewis structure, the Lewis structure untuk NF should be something like this. Dengan titik-titiknya lah. Alright, dengan titik-titiknya. Okay, yang pelengkapkanlah titik-titiknya. Alright, so that is a polar molecule over here. Bila dia adalah polar molecule, straight away, ada hydrogen bond atau tak ada hydrogen bond? Fatihah? Tak ada. Tak ada hydrogen bond sebab ada N, ada F tapi tak ada H sayang. So tak ada hydrogen bond. Straight away kalau tak ada hydrogen bond, Fatihah dia pegang what type of intermolecular forces? Dipole forces dengan London forces. Ya, kena list dua-dua, thank you. Dia akan pegang dipole forces dan juga London forces. Dia pegang dua-dua. Okay, dia pegang dua-dua. Next, Nurin, CF4. Polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Molecular geometry dia apa? London forces. Molecular geometry. Oh. Tetrahedron. Tetrahedron. Alright, tetrahedron. Bila carbon sebagai central atom agak senang sama ada CH4, sama ada CH2Cl2, CF4, CCl4, benda tu kamu tahu carbon dalam bentuk tetrahedron. Okay, so dalam tetrahedron dia adalah non-polar kat sini dan tadi Nurin dah cakap dia adalah London forces sebab dia adalah non-polar. Okay, next. Laili, SiH4. Non-polar. Non-polar juga. Molecular geometry? Tetrahedron. Tetrahedron. Silikon ni sama macam carbon. Silikon ni group 14 juga. Carbon adalah group 14. So silikon pun adalah group 14. So dia lebih kurang sama macam carbon. Alright? Cuma dia satu period 2, satu period 3. So that is your SiH4, that is your tetrahedron non-polar. Automatically, Laili, what type of intermolecular forces? London forces. London forces. Alright? So that is your London forces. Okay. Next. Yang ni, ya. Yang ni nak ajar tips terus kalau ada keluar dalam exam UPS nanti. Kalau orang yang pegang COOH, orang yang pegang OH. Carboxylic acid dengan alkohol. Kita dah lama tak jumpa benda ni. Alright, kita jumpa banyak kat second sem nanti. Kalau orang yang pegang carboxylic dengan alkohol, alright, carboxylic acid dengan alkohol, straight away diorang akan ada hydrogen bond. Okay? Diorang akan ada hydrogen bond sebab dia ada oksigen, dia ada hydrogen, dia ada oksigen, dia ada hydrogen. Okay? Dan kalau dia pegang hydrogen bond, obviously sayang kat sini adalah polar molecule. Kenapa polar molecule? Sebab ada kehadiran oksigen which is electronegative. Okay? Dia akan kuat tarik elektron. So dia polar molecule bila dia polar molecule dan untuk case ni dia pegang hydrogen bond. Ada dua cara nak tulis jawapan. Sama ada kamu tulis setiap satu. Hydrogen bond, London forces dan juga dipole forces. Pun saya terima. Alright. Satu lagi cara nak jawab sayang. Kamu akan tulis dia pegang hydrogen bond. Mestilah sebab dia memang ada hydrogen bond kan. Satu lagi tak payah list setiap satu. Kamu tulis terus van der Waals forces. Pun boleh. Sebab apa boleh tulis terus van der Waals forces? Sebab London forces dengan dipole dua-dua duduk di bawah van der Waals forces. Oh sayang, cerita pasal van der Waals forces sikit. Lupa. Tadi kat depan lupa nak bagi tahu.
Van der Waals forces. V huruf kecil, D huruf kecil, W huruf besar. Kita pernah salahkan budak sebab dia tulis huruf tu huruf besar atau huruf yang patut besar jadi kecil. Teruk gila kan perangai dia apa? Saya rasa kalau budak saya boleh eja dengan betul, saya bersyukur dah. Alright, saya tak kisah dah huruf kecil ke huruf besar. Tapi ada setahun tu memang kita pernah salahkan budak lah. Sebab benda ni kata nama. So orang dah bagi nama macam ni, kamu kena ikut lah. So dia sepatutnya V huruf kecil, D huruf kecil, W huruf besar. Okay, that is your Van der Waals forces. Berhati-hati lah. Okay. Alright, next yang saya ada kat sini HI. Next teacher ada kat sini HI. HI, polar atau non-polar, Aziatun? Polar. Polar. Kalau polar ada hydrogen bond atau tak ada? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada hydrogen bond, pegang apa? Dia pegang dipole dengan London forces. Dia akan pegang dipole forces dengan London forces sahaja. Okay, dia akan pegang dua ni sahaja. Agak obvious sayang, dia ada H. Tapi dia tak ada dia tak ada F, tak ada O, tak ada N. Alright, so dia akan pegang dipole forces. Okay, dan last but not least, water. One of the easiest thing ever, water obviously is a polar molecule where you will have hydrogen bond. Hydrogen bond dalam water kamu sangat-sangat kuat. Sebab tu air kamu tak sampai 100 tak didih. Alright, sebab hydrogen bond dia sangat kuat. Dan bila dia ada hydrogen bond, dia akan ada London forces. Dia akan ada dipole. Okay. Soalan setakat ni. Alright. Question? Senang? So saya rasa yang ni yang antara yang penting tahun ni, alright, antara benda yang penting untuk kamu belajar benda ni yang kamu kena sangat mahir adalah bila saya bagi molekul, kamu kena tahu dia pegang intermolecular forces apa. Yang ni adalah antara benda yang paling penting yang kamu kena sangat-sangat mahir. Sangat-sangat mahir sebab dia bukan benda yang kamu boleh teka. Dia adalah benda yang kamu kena lukis Lewis structure. Tapi tips sikit je, tak banyak pun nak bagi. Kalau dia adalah benda yang macam O2, N2, Cl2, Br2, H2, apa tu lagi yang hang selalu jumpa weh? I2, apa lagi weh? Benda-benda ni hang tahulah dia non-polar weh. Yang ni hang tak payah lukis lah, hang tak payahlah gagal nak lukis sangat. Alright? Kalau benda yang macam dua molekul, dia dua molekul je. HCl, Hi, HF, alright, H2O, H2O 3, okay, tak apa, H2O kena lukis lah mungkin. Apa lagi dua? Yang dua molekul macam ni, hang tahulah dia mesti polar. Yang ni hang tak payah lukis lah. Lain lah kalau dia bagi benda yang macam, kamu tak ingat dia bagi amonia. Saya lupa lah amonia nampak macam mana, hang lukis lah. Alright, kalau dia bagi ClF3, memang lupa sungguh lah yang ni kan. Mana ingat teacher ClF3 bentuk dia macam mana? Yang ni hang lukis lah. Tapi kalau setakat bagi ke atas ni, hang tak payah lawa je masa nak lukis weh. Hang tahu dah lah apa dia. Okay, bila saya kata lukis, hang tak payah lukis semua benda. Sebab apa saya ajar macam ni? Sebab benda ni akan keluar objektif je. Chapter ni sekarang, sebab assignment dah habis. So far saya tanda okay. So assignment dah habis tapi ada manusia yang tak jawab. Perasan tak dalam assignment tu ada dua soalan? Ada muka yang kerut dahi. Yang kerut dahi tu hilang dua markah lah. Itulah. Apa baca assignment, apa buat sungguh apa yang saya suruh buat je. Yang saya tak bincang tu apa tak buat. Padahal yang dua markah tu saling nota je. Cerita yang apa ni. Soalan misong lah sebab misong tak bagi tahu ada dua soalan. Amboi, ambil nasi aku tak suruh pun cedok berapa sudu. Apa makan pandai je. Alright. Soalan setakat ni? Problems? Boleh? Okay, masih balik kepada polarity ya. Masih balik kepada polarity. Okay, kalau tak ada apa, the second part of this adalah memang benda ekstra. Dengan jujur benda ekstra tapi dia benda yang sangat kawan baik dengan intermolecular forces. Kalau saya tak ajar, lepas tu dia keluar, salah saya pula. Dan selalu je prof tu cakap, nanti kenapa tak ajar? Mestilah kena ajar.
Sebab dia tak ada listed dalam learning outcome kamu. Dia tak ada dalam learning objective kamu. Tapi dia sangat berkaitan rapat. So saya nak cerita sikit lah. Okay, kita in case dia keluar. Dan saya cerita cara yang paling senang. Saya tak ada cerita guna ayat-ayat semua, tak ada. Saya nak kamu tahu boiling point dia tinggi atau rendah je. Okay, kita nak cerita boiling point. Okay, so van der Waals forces, selain daripada tahu apa benda tu van der Waals forces dan juga apa benda tu hydrogen bond, dalam video saya ada ajar satu lagi benda. Factor affecting. Faktor yang mempengaruhi kekuatan van der Waals forces, faktor yang mempengaruhi kekuatan hydrogen bond. Macam mana van der Waals forces saya boleh lagi kuat, macam mana hydrogen bond saya boleh lagi kuat. Alright, so van der Waals forces ada 3 faktor, saya letak 1, 2, 3. Kenapa saya letak 1, 2, 3? Sebab dia mengikut urutan. Dia mengikut priority. Nombor 1 adalah benda yang kamu kena check. So nombor 1 kat sini is what? Rifa? Ya, Miss. Faktor yang mempengaruhi van der Waals forces, faktor pertama. Dia punya tu forces dia Saya ulang soalan saya. Saya ada 3 faktor mempengaruhi kekuatan van der Waals forces. Alright, ada 3 factor affecting it. So the first factor, apa faktor utama yang mempengaruhi van der Waals forces? Saya rasa faktor utama ni yang saya dah ulang tak berhenti dalam video. molar mass. Perfect. Molar mass. Saya guna molar mass sebab dia adalah perkataan yang saya rasa direct untuk kamu faham. Alright, dalam nota kamu dia guna perkataan proper lah. Dia guna perkataan size, molecular size, dan juga dia guna satu perkataan polarizability. Sayang, sama. Apa 3 benda ni? Tiga benda ni nak cakap benda yang sama. Yang lagi berat, lagi kuat. Yang lagi besar, automatically lagi berat. Alright, apa maksud polarizability ini? Polarizability ini adalah cerita pasal distribution of electron. Kalau molekul saya besar, elektron dalam tu banyak, polarizability saya tinggi. Itu je. Polarizability adalah orang kata apa, susunan elektron, distribution of the electron. So kalau molekul hang gemuk, molekul tu akan berat dan dalam molekul tu akan ada banyak elektron. So elektron akan ada polarizability yang tinggi lah. Susunan dia akan tinggi lah. Banyaklah aku boleh susun. Alright. So that is the same thing. Dan saya suka guna mass sebab kamu senang. Mass adalah benda yang kamu boleh kira. Sebab soalan bagi atomic, mass. Alright. So kalau tak nampak, tak ingatlah teacher dia go down the group ke, dia go across the period ke, tak ingatlah size dia besar ke kecil. Tak payah ingat, kira. Alright, so saya guna mass lah. Dan obviously, saya semua nak sekarang, saya nak van der Waals forces saya kuat. So kalau van der Waals forces saya kuat, bermakna molar mass saya sekarang kena tinggi. Tinggi, van der Waals forces kuat. Orang yang akan mempengaruhi van der Waals forces, paling utama, molar mass. Alright, molar mass adalah benda pertama yang kamu check. Contoh ya, kalau saya ada satu polar molecule, berat dia 10 gram je. Alright, tapi saya ada satu non-polar molecule. Alright, berat dia 1000 gram per mol. Polar. Alright, bila polar kamu tahu teacher, polar dia pegang dipole teacher. Alright, dia pegang dipole. Tapi non-polar dia pegang London. Tapi berat dia 1000 gram per mol sayang. Yang atas tu 10 gram per mol. Hang rasa van der Waals forces siapa lagi kuat? Polar atau non-polar? Non-polar. Non-polar. Thank you. Alright, non-polar. Sebab dia lagi berat. So faktor utama yang akan mempengaruhi van der Waals forces bukan polarity, adalah berat. Lagi besar, lagi berat, lagi kuat van der Waals forces. Tak kisah polar atau non-polar.
Okay. Kedua, kalau molar mass sama. Kalau molar mass sama, kita akan ada yang kedua. Kedua, Rashidah. Shape. Thank you, Arisha. Molecular shape. Alright. Molecular shape, yang ni yang kita akan tengok contoh dan bincang nanti. Apa maksud molecular shape? Alright. So yang ni kita akan tengok dalam contoh nanti. Okay. Ketiga, bila masa kita nak, alright, sebelum masuk ketiga, bila masa kita nak bincang shape, bila mass dia sama. Bila molar mass dia lebih kurang sama, baru kamu boleh tengok faktor kedua. Kalau molecular mass kat atas tu dah berbeza, faktor pertama dah boleh berhenti dah. Sebab dia dah boleh bezakan siapa kuat, siapa lemah. Tapi kalau berat tu lebih kurang sama, saya tak boleh nak bezakan dia orang. Dan kita masuk shape. Alright, itu faktor kedua. Dan faktor ketiga. Shazlin, mic dah okey kah? Boleh Syahira? Mic tak okey lagi? Alright, thank you. Polarity. So, polarity. Yang ketiga baru polarity. Perasan tak sekarang ni kita cerita van der Waals forces, kita ada dipole-dipole, kita ada London forces. Tapi faktor ketiga baru kita tengok polarity. Dengan kata lain, bila masa kita nak guna dipole-dipole stronger than London forces, bila berat sama, shape sama. Berat lebih kurang sama, bentuk lebih kurang sama, baru boleh cerita polarity. Polarity bukan benda pertama yang kita check kalau kita dah tahu dia van der Waals forces. Kalau kita dah tahu dia dua-dua adalah van der Waals forces, dia pegang dipole, dia pegang London. Dua-dua van der Waals forces, benda pertama yang kita compare, molar mass. Alright, benda pertama yang kita compare adalah molar mass. Okay, so yang tu. And that is untuk van der Waals forces. What happen kalau dia adalah hydrogen bond? Hydrogen bond ada dua faktor mempengaruhi. I have two factor affecting your hydrogen bond over here. And they are what, Shahinda? Apa dia, Miss? Saya ada dua faktor mempengaruhi hydrogen bond. They are electronegativity. Electronegativity. Rifah. Yang kedua? Number of hydrogen bond. Number of hydrogen bond. Okay, so that is the two factor that affecting hydrogen bond. Obviously, kalau hydrogen bond saya kuat sebab electronegativity saya tinggi dan number of hydrogen bond saya banyak, hydrogen bond saya sekali lagi akan kuat lah. Alright, yang tu standard lah. Kalau tinggi dengan tinggi, hydrogen bond akan kuat lah. Okay, apa yang kita nak guna kat sini, kenapa kita nak belajar benda ni? Kita nak tengok boiling point. Okay, kita nak tengok boiling point. Alright, boiling point sayang. Kita nak tengok boiling point je. Boiling point akan tinggi kalau intermolecular forces kuat. Intermolecular forces kuat. Bila intermolecular forces kuat, boiling point akan tinggi. Yang tu je kamu perlu tahu. Alright, intermolecular forces kuat, boiling point tinggi. Explain semua tak payah sebab benda ni tak akan masuk dalam exam final dah. Dia akan berhenti kat UPS je. Alright, so in case UPS keluar, hang boleh tahulah boiling point siapa tinggi. Okay, so kita hanya perlu tahu dia pegang intermolecular forces apa. Alright, sebab yang tu yang penting. Kalau kamu dah tahu dia pegang intermolecular forces apa, kamu akan tahu boiling point dia tinggi atau rendah. Okay, kita nak tengok yang pertama. Saya ada F2 dengan Br2. Saya nak compare, tak ada dalam tutorial. Saya ada F2 dengan Br2. Okay. So soalan teacher, kalau F2 dengan Br2, rasa-rasa saiz siapa lagi besar? Dua-dua group 17. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Go down a group. Br2. Br2 lagi besar. Alright. Ataupun
Tak ingat lah teacher, go down the group ke apa benda semua lama tinggal dah benda tu. Tak masuk exam kan? Siapa kata tak masuk exam yang tu masuk. Alright. So, kalau tak ingat, cara yang paling senang, kira. Ada atomic mass kan? Dia bagi table kan? Kira molar mass. So, siapa berat, siapa besar lah. F2 kat sini kecil, BR2 kat sini besar. So, kita tahu F2 smaller. BR2 bigger. Alright. Dan kita tahu dua-dua adalah non-polar. Yang ni adalah non-polar. Saya dah bagi tahu dah tadi. Kalau dia adalah atom yang sama, macam ni F2, BR2, O2, N2 dia mesti non-polar. Bila non-polar, dua-dua pegang London forces. Bila dua-dua pegang London forces, bermakna dua-dua adalah van der Waals forces. Dan van der Waals forces, orang pertama yang kita check adalah molar mass. Dan kita tengok molar mass dia sangat berbeza tau. Yang ni ratus. Yang ni kalau tak silap saya 100 lebih. Fluorine 38 je. Alright. Fluorine 38 gram per mol. Yang ni 100 lebih. Okay. Bila dia 100 lebih dengan 38 gram, obviously molar mass BR2 lebih tinggi. Molar mass higher. Alright. Bila molar mass higher, straight away intermolecular forces stronger, boiling point kat sini lebih tinggi. Alright, saya nak tahu yang ni je. Saya nak tahu boiling point dia tinggi atau rendah. Okay, kalau soalan keluar dalam exam nanti takut dia so compare, so kamu tahulah siapa tinggi, siapa rendah. Okay, dan dalam UPS kalau keluar objektif je. Okay, objektif je. Kamu hanya perlu tahu dia tinggi atau rendah. Sebab tu saya tak bagi ayat-ayat semua. Saya tak nak pun kamu tulis. Alright, saya nak kamu boleh compare je. Okay, that is the first one. Yang paling simple. Yang paling simple. Yang kedua, CH3F CH3, CH3. Okay. Kira molar mass. Please. Untuk yang ni, kira molar mass. Dah? Okay. Shikin, CH3F 34. gram per mol. Seorang lagi. 30. Setuju? And this is what we call similar molar mass. Molar mass lebih kurang sama. Alright? 30 dengan 34. So bila molar mass lebih kurang sama, kita tak boleh tengok molar mass dah. Alright? Bila kita tak boleh tengok molar mass, kita nak tengok apa? Kita akan tengok satu benda, kita tengok shape. Shape pun sama. Sebab apa shape pun sama? Sebab yang ni tetrahedral. Yang ni pun tetrahedral. Saya malah nak tunggu kamu lukis Lewis structure. So saya bagi tahu siap-siap. Okay? Molar mass sama, shape sama. So tak boleh nak beza. Dua-dua tak boleh nak beza. Okay, bila dua-dua tak boleh nak beza, kita nak tengok yang mana? Kita akan tengok kepada polarity. Last baru kita tengok polarity. Dan sayang, polarity, saya ada CHF. Saya ada CH3, CH3. Siapa polarity kat sini? CH3F. Polar atau non-polar? Rasa-rasa. Teka? CH3F. Mari ni. Polar. Polar molecule. Benda ni polar. Dan kat sini CH3, CH3. Electronegativity lebih kurang sama. Carbon dengan hydrogen electronegativity lebih kurang sama tak? Tak ada bond dipole. Okay. So, yang ni akan jadi non-polar. Dan mass sama, shape sama, berat sama, bentuk sama. Tak boleh nak beza. Point pertama,
point kedua. Dua-dua tak boleh nak beza. Tak boleh buat apa. So, masuk kat polarity. Satu polar, satu non-polar. Kita tahu polar adalah dipole forces. Dan non-polar adalah London forces. Alright, dan semua orang tahu, kita dah pernah bincang tadi, dipole forces is stronger than your London forces. So kalau dipole forces lagi kuat berbanding London, siapa pegang boiling point lagi tinggi? Yang ada fluorine ke yang tak ada fluorine? Yang Ada ada fluorine. fluoride. Thank you. Boiling point pakcik ni lagi tinggi. Nampak? Nampak macam mana nak guna 3 faktor tu? Alright? Okay. Kalau kamu, soalan ni sebab saya nak jimat masa, so saya tak suruh kamu lukis Lewis structure. Kalau kamu memang mula dengan Lewis structure, kamu akan tahulah shape dia apa sebenarnya. Alright? So janganlah risau rasa kamu nak kena buat banyak benda pula. Tak ada. Sebab kalau kamu lukis Lewis structure tu, kamu yang lukis, kamu dah tahu dah dia polar atau non-polar dari awal, kamu dah tahu dah mass dia. Kamu kira je daripada atomic mass. Alright? Yang kamu kira tadi. Shape tu kamu nampak dah kat Lewis structure. Shape dia sama ke tak? Okay, so dua tu tak adalah benda baru sangat. Polarity kita memang buat dari tadi. Kita memang buat dari tadi, dari awal jumpa soalan, tengok polarity dulu. Polar atau non-polar, pegang intermolecular forces apa. Alright? Yang tu. Okay? So dipole stronger than London forces dan kita hanya akan tengok polarity sekali lagi bila mass dia sama, bila shape dia sama. Baru kita masuk kepada polarity. Okay? So, second last adalah this one. Yang ni cerewet sikit. Soalan saya pun ada salah, saya salah type. Okay. Yang ni kita nak bincang untuk shape. Yang ni kita nak bincang untuk shape. Apa maksud shape tu? First and foremost, mungkin tak biasa jumpa ya soalan macam ni. Nak ajar juga sikit. Alright, nak ajar juga sikit. Kamu akan sangat biasa jumpa benda ni nanti second year. Alright, benda ni bukan benda yang tak belajar langsung. Okay, dia boleh tanya juga. So, tengok je lah. So, saya ada ring. Okay, saya ada ring. Dan kalau kamu tengok bilangan carbon, yang penting sekarang saya nak kamu kira bilangan carbon. Kamu perasan, kat sini total carbon 4, hidrogen 8. Untuk yang ni, kalau kamu kira nanti, bilangan carbon dia 4, bilangan hidrogen dia 10. Kat sini pula, bila kamu kira, kamu perasan sama, C4, H10. Okay? Dan nak ajar cara sikit. Alright, ni semua cara senang ni, cara nak tackle soalan objektif. Perlu tak kira molar mass kalau kamu dah boleh nampak bilangan carbon dia berapa, bilangan hidrogen dia berapa? Perlu tak kira molar mass untuk tentukan berat dia? Tak perlu. Sebab apa? Sebab carbon semua orang carbon 12. Hidrogen semua hidrogen 1. Kalau kamu dah nampak sayang, ni nak ajar teknik simple ni. Kamu dah nampak carbon 4, hidrogen 10. Carbon 4, hidrogen 10. Mass dia sama ke lain? Sama, betul. Buat apa nak kira? Nampak? Bijak. Ni cara cikgu malas ni. Ni kalau cikgu tak malas kira. Tak payah, bagi masa je. So, kat sini pun sama sayang. C4H8. Beza 2 hidrogen. 1 hidrogen 1 gram. 2 hidrogen 2 gram. Dengan kata lain, conclusion kat sini. Molar mass similar. Setuju? Okay, dalam objektif kita hanya akan kira kalau kita tak nampak macam soalan tadi. Tiba-tiba keluar fluorine. Hang kira lah, tak confident kan? Tapi kalau keluar semua carbon hidrogen, semua bilangan sama, lebih kurang sama lah tu. Okay, especially yang menyebabkan perubahan kat sini sebenarnya carbon. Sebenarnya carbon sebab hidrogen pegang 1 gram je. Betul tak? So carbon yang pegang 12 gram. Carbon yang akan menyebabkan bila mass dia berbeza. Kalau carbon kat situ semua sama, memang berat dia lebih kurang je lah. Okay. So sekarang molar mass similar. Dan kalau kamu perasan, semua adalah antara CH, CH, CH. Dengan kata lain, semua ni adalah non-polar. Sekali lagi, setuju? Dan bila semua non-polar, paling senang. Semua pegang London forces. Okay, yang warna merah ni semua yang sama. Okay, yang berbeza adalah shape. Yang berbeza kat sini adalah molecular shape. So, saya ada 3. Alright, saya ada 3.
Saya ada 3 benda yang sama, molar mass sama, non-polar, London forces. 3 benda ni sama. Yang berbeza, kita nak tengok shape. Apa beza shape dia? Benda ni, kalau dalam bentuk ring, kita panggil dia cyclic. Kita tak panggil ring wave. Kita panggil dia cyclic. Cyclic tu bulatan. Cyclic. Dia boleh jadi cyclic 4 carbon, boleh jadi cyclic 3 carbon, boleh jadi cyclic 5 carbon, boleh jadi cyclic 6 carbon, semua tu cyclic lah. Alright? Semua ring tu adalah cyclic. Dan bila cyclic, dalam bentuk 3D, dia adalah macam this. Dia flat. Alright, dia akan flat, dia duduk atas permukaan flat dan dia akan ada ketebalan lah. Kamu imagine lah dia tebal. Alright. Tempat aku letak kopi. Okay. So, that is your cyclic. Okay, that is your cyclic. Dia ada ketebalan sikit. Dan bila kita cerita pasal intermolecular forces, daya tarikan, dia tak ada tali. Dia tak ada ikatan. Dia daya tarikan. So, lagi luas permukaan tu, contact surface area kamu lagi luas, daya tarikan lagi kuat lah. Sebab apa? Sebab lagi banyak permukaan yang saya boleh ada daya tarikan. Dan permukaan saya sekarang flat macam ni sayang. Saya ada atas yang boleh ada daya tarikan. Saya ada bawah yang boleh ada daya tarikan. Saya ada kiri, kanan, keliling. Semua boleh ada daya tarikan. Setuju? Alright. So kat sini bila dia cyclic, bila dia ring, contact surface area tinggi. Bila contact surface area sangat tinggi dan intermolecular forces ataupun lagi tepat London forces kuat. Alright, sangat kuat. Okay, sangat kuat. Okay. Yang tu kalau dia ring, apa-apa ring, apa-apa cyclic. Apa jadi kalau dia adalah bentuk macam ni? Bentuk macam ni kita panggil straight chain. Alright, pernah dengar straight chain? Saya tak tahu BM panggil apa. Tapi mesti pernah belajar kat form 5. Alah, bila hang tulis CH3, CH2, 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 CH3. Straight je. Tu straight chain lah. Okay. So straight chain dalam bentuk 3D, kalau kita lukis, kamu akan belajar benda ni nanti tahun depan. Tahun depan pula. Tahun depan lah. Sem 2. Tahun depan lah juga kan. Dah nak hujung tahun dah. Kita akan belajar benda ni sem 2 tapi ajar dulu siap-siap. Bila straight chain dalam bentuk 3D, dia sepatutnya macam ni. Alright, dia adalah top. Dia lengkuk. So, luas permukaan kamu, sini je. Berbanding dengan tadi, flat. Hang compare. Guna mata kamu sekarang. Siapa ada luas permukaan yang lagi besar? Cyclic lah. Betul? Cyclic kat bawah lah. Permukaan dia lagi luas. Yang ni ada macam ni je. Alright. So, contact surface area smaller. Kat sini, contact surface, malah nak tulis contact surface area. Bentar tak masuk exam, tak ada explanation kan? Pemalas. Sebab benda ni benda extra, saya takut dia keluar. So, saya ajar. Alright. Contact surface area smaller. So, London forces automatically jadi weaker. Alright. Dia akan lemah sikit lah. Sebab contact surface area dia kecil. Permukaan untuk daya tarikan kamu lebih kecil. Bila permukaan untuk daya tarikan kecil, daya tarikan tu lemah lah. Okay. That is ring and cyclic. Yang ni, last but not least, kita panggil branches. Branches bermakna dia banyak cabang. Nampak? Dia cabang. Alright, dia banyak cabang. Dan cabang tu kalau dalam bentuk 3D, molekul dia sangat compact. Sangat compact bermakna like this. Dia compact. Alright, dalam bentuk 3D kalau kamu lukis dia akan duduk sangat compact, dia duduk macam sebiji. Cuba tengok permukaan dia. Permukaan dia luas ke? Tak. Alright, permukaan dia makin kecil. Permukaan dia makin kecil kalau kamu perasan. So, contact surface area dia smallest. Paling kecil. Alright. Contact surface area dia smallest. Bila contact surface area dia smallest kat sini, obviously, London forces dia weakest. Yang paling lemah. Dan kalau kamu nak
tengok kat sini. Nak compare boiling point. Rasa-rasa boiling point antara tiga ni, siapa lagi tinggi? Cyclic. Boiling point champion kat sini. Nampak? Make sense? Alright. Boleh. Okay. 3 je, takkan keluar lebih daripada 3 ni. Alright. Dia mesti akan tanya pasal molar mass. Kalau dia nak keluar lah, dia mesti akan tanya pasal molar mass. Dia akan tanya pasal shape. Shape 3 ni je. Takkan keluar lebih daripada cyclic, straight chain, branches. Alright. Kita belajar 3 ni je. So kamu hanya perlu tahu cyclic, permukaan paling luas, straight chain, permukaan kedua paling luas, branches, permukaan paling kecil. Okay. Dan last but not least, baru kita tengok polarity. Kalau mass dia lebih kurang sama, kalau shape dia pun lebih kurang sama, dan kita hanya akan tengok polarity. Tapi kalau mass dia dah berbeza, mass menang. Alright, kalau mass dah berbeza, mass menang. Okay. And that is untuk van der Waals forces. Kenapa teacher ajar juga untuk boiling point? Dia bila belajar intermolecular forces tu tak belajar physical property macam tak lengkap. Kenapa nak belajar kenapa nak belajar intermolecular forces? Alright, so dia boleh tanyalah. Dia mungkin akan tanya soalan yang simple je pun. So tahu at least kalau keluar tu saya tak rasa bersalah lah. Okay, so yang tu lah. And last but not least, untuk hydrogen bond saya dah guna dah video contoh yang sama dalam YouTube kalau kamu perasan. Hydrogen bond kat sini saya ada 3, saya ada HF, saya ada H2O, saya ada NH3. Dan kalau teacher susun ikut increasing boiling point. Alright, kalau saya susun ikut increasing boiling point. Yang ni saya nak bagi 3 contoh terus. Increasing boiling point bermakna boiling point rendah kepada boiling point tinggi. Soalan saya, dalam 3 ni, boiling point siapa paling tinggi? Anybody? NH3. Boiling point paling tinggi. H2O. H2O. Okay, let's see. First and foremost, increasing boiling point kat sini bermakna hydrogen bond dia kena yang lemah. Hydrogen bond dia kena yang kuat. Setuju? Sebab hydrogen bond kuat, boiling point baru tinggi. Okay. Lagi kuat intermolecular forces, ingat statement ni? Statement yang tak tahu duduk mana? Statement ni. Tak. Mana aku letak banyak sangat slide dah. Tak apa, aku cakap je. Alright, statement dia adalah intermolecular forces kuat, boiling point tinggi. Intermolecular forces kuat, boiling point tinggi. So kalau boiling point tinggi bermakna hydrogen bond dia kena kuat. Tapi hydrogen bond ada 2 faktor. Selain daripada hydrogen bond kuat, hydrogen bond kena banyak. Hydrogen bond sikit. Dengan kata lain, yang paling lemah hydrogen bond duduk kat akan ada boiling point paling rendah. Hydrogen bond paling sikit ada hydrogen bond paling rendah. Hydrogen bond siapa paling lemah? HN. Thank you. HN. HN akan pegang hydrogen bond paling lemah, weakest. Dan dia hanya ada hydrogen bond yang sikit. So NH3 akan pegang boiling point paling rendah. Okay. Lepas tu, sambung dengan siapa? Ada yang kata kat kanan adalah HF, ada yang kata H2O. So saya bagi jawapan, yang paling tinggi adalah H2O. Yang kedua adalah HF. Reason kenapa NH3 paling rendah? Sebab nitrogen least electronegative. Dia adalah electronegativity paling rendah. Alright, bila dia least electronegativity, hydrogen bond weakest. Dia masih ada hydrogen bond tapi yang paling lemah. Okay, straight away boiling point lowest. Antara HF dengan H2O.
Soalan dia adalah kenapa H2O menang teacher? Kenapa bukan HF? Reason senang. Sebab H2O can form more hydrogen bond. Sayang, saya hanya guna perkataan more. Bear that in mind, hydrogen bond bukan benda yang kamu boleh kira. Kamu hanya boleh guna perkataan more atau less. While HF, F is more electronegative. Betul. F is paling electronegative. But it can form less hydrogen bond. Okay, tapi dia hanya boleh form hydrogen bond yang sedikit berbanding oksigen. Walaupun oksigen electronegativity dia kurang sedikit tetapi dia boleh form more hydrogen bond. Alright, sebab tu water akan menang. Okay, sebab tu water akan menang. Alright. Okay. NH3, HF, H2O tu memang soalan favourite ni. Soalan ni pernah keluar dalam exam second year kamu, PhD nanti. 3 structure ni saya tak ingat, tapi saya kalau tak silap saya 3 structure ni keluar dia tanya daripada total valence electron, tanya sampai polarity, tanya sampai boiling point. Alright, bond angle semua tu sampai boiling point, soalan tu 20 markah. Alright, dia tanya 3 benda, 3 structure je. Tapi dia tanya semualah sampai boiling point, soalan tu 30 markah, 20 markah. So antara soalan favourite lah, pernah keluar 2-3 tahun juga. Okay, 2-3 kali. So yang tu lah, that is the thing yang kita akan tengok. Extra sikit, memang extra. Boiling point tu memang kalau ikut dalam nota kamu tak ada pun. Just nak bincang sikit lah. Okay, bagi bijak sikit. Tak ada tahun ni pun, tahun depan jumpa juga. Okay, jangan risau. Tahun depan saya dah beritahu dah, chapter 7 saya beritahu siap-siap. Chapter 7 tahun depan paling panjang. Okay. Question? Question, soalan? Paling-paling cikai kamu kena boleh tentukan dia pegang intermolecular forces apa. Yang tu paling-paling minimum. Yang tu memang dalam syllabus. Saya bagi molekul, kamu kena tahu dia pegang dipole-dipole ke, London ke, dia pegang hydrogen bond. Okay, so yang tu akan bergantung pada polarity. Check polarity. Okay, yang tu lah, yang tu paling minimum. Question? Alright, kalau tak ada apa, that's it for today. Tak ada apa. Memang sikit je, memang nak bincang sikit je. Dan untuk preparation UPS kamu, saya tak buat pop quiz, saya tak buat apa, malas. Satu je, latihan Lewis structure. Memang kamu kena banyak boleh melukis. Dan kalau kamu perasan dalam soalan tutorial kamu, kita ada banyak soalan objektif. Tiba-tiba chapter ni banyak soalan objektif. Kalau kamu perasan, soalan objektif dia lagi banyak daripada subjektif. Sebab memang kita dah tahu dia nak masuk dalam UPS. Dan saya tak bagi soalan objektif dah sebab soalan objektif dalam tu untuk saya agak quality. Sangat bagus. Soalan yang memang quality. So cuba buat soalan dalam tu. Bear that in mind, level kamu sekarang soalan objektif bukan soalan yang baca soalan boleh dapat jawapan. Saya dah pesan banyak kali dah, soalan objektif dia adalah kalau orang tanya molecular geometry, hang jangan teka lah jawapan tu. Hang lukis lah. Alright? Dan topik 7, chemical bonding, satu je. Lukis dari awal lah. Jangan lukis tiba-tiba C duduk tengah, lepas tu tolak tak tolak, ada yang tolak, ada yang tak tolak, ikut sekati lah aku nak letak titik kat mana. Janganlah macam tu. Walaupun dia soalan objektif, jawapan cara kerja tetap adalah cara kerja subjektif. Sebab tu soalan objektif kamu, kita bagi masa. Kalau setakat baca soalan tengok jawapan, 20 soalan 5 minit siap. Alright, kenapa kita bagi sampai 30 minit? Sebab kamu patut bertulis lah benda tu. Okay, so siapkan daripada 7.1, 7.2, 7.3 dalam buku tutorial kamu itself dah ada banyak soalan objektif. Jawab soalan-soalan objektif tu, dalam Chem Score pun ada, jawab soalan objektif tu. Okay? Kalau kamu boleh jawab semua soalan objektif tu, kamu biasakan dengan ayat. Sebab kita sekarang tak biasa adalah ayat objektif tu. Dan kalau kamu perasan soalan objektif lagi susah berbanding subjektif. Lagi dia cerewet sebab dia bagi pilihan jawapan. Dan pilihan jawapan A dengan B ataupun A dengan C ataupun C dengan D forever lebih kurang sama. Alright, kalau kamu tengok jawapan nanti, mungkin ada structure kamu jawapan, katakanlah kalau saya nak buat test, saya akan buat jawapan yang kurang satu titik je. Sebab Lewis structure, kita bermain dengan titik, hang salah kira titik tu hang salah.
Betul? Alright, so berhati-hati dengan jawapan. Soalan-soalan objektif dalam tu buat. Ada soalan yang tak boleh jawab, ada few yang saya tengok macam agak tricky. Kalau ada soalan yang tak boleh buat, boleh tanya, boleh message. Hari Jumaat petang saya akan bagi jawapan untuk semua soalan objektif. Okay? Alright, question? Tak ada. Esok kita akan masuk 8.1. Kita nak belajar konsep basic untuk equilibrium. Tengok video tu sikit. Okay? Alright. Kalau tak ada apa, that's it for today. Have a good day. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.